A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah pagi ini kita sambung tadabbur surah Al-Buruj. Kita sampai ayat yang ke-11. Sebelum kita sambung ayat ke-12 dan seterusnya, kita tengok apa dia antara pengajaran dan kaitan dengan ayat hari ini. Dalam ayat lepas, Allah beritahu pertembungan antara hak dan batil, pertembungan antara kebaikan dan kejahatan yang merupakan sunnatullah, ketetapan Allah yang tidak akan berubah. Di mana ada kebenaran, di situ ada kebatilan. Di mana ada kebatilan, di situ ada kebenaran. Dan bila berdua antara hak dan batil, dia tidak mungkin akan bersama, duduk bersama dan bersepakat. Sebab sunnatullah, tabiat kebenaran bercanggah dengan kebatilan. Jadi sampai kemuncak Allah cerita kebenaran ini bila ditentang sampai tahap manusia akan benci, dan sampai tahap manusia yang benci pada kebenaran akan hilang kewarasannya dan akan hilang rahmat dalam hatinya walaupun sebesar zarrah. Di mana dalam kisah yang lepas, mereka yang menentang dan benci kepada kebenaran sanggup membakar orang-orang yang beriman dengan kebenaran, hanya semata-mata beriman dengan kebenaran. Mereka yang membenci kepada kebenaran akan sanggup membakar hidup-hidup mereka yang mempertahankan kebenaran. Kemudian ayat yang lepas Allah bagi tahu, Allah bagi amaran, ini adalah ketetapan Allah. Sesiapa sahaja yang membakar orang-orang beriman, yang memfitnah, yang merosak, yang menyakiti sedikit sekalipun, kemudian dia tidak bertobat, maka bagi mereka azab neraka Jahannam. Dan bagi mereka azab yang lebih pedih, jauh lebih besar daripada azab yang mereka timpakan kepada orang beriman semasa di dunia. Sebaliknya Allah beritahu balasan kepada orang yang beriman dan orang yang mempertahankan kebenaran, walaupun terpaksa menggadaikan nyawa, harta, kesihatan dan sebagainya. Dan balasannya adalah lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya, dan zalikal fawzul kabir, itulah kejayaan yang besar. Kejayaan yang besar. Jadi bila Allah sebut kejayaan yang besar, bagi kita orang beriman, wajib percaya, wajib yakin bahawa kejayaan di dunia semuanya adalah kecil. Jadi yang kedua, orang beriman yang berakal, yang waras, akan mengutamakan kejayaan yang besar dibanding dengan kejayaan yang kecil. Jadi masa mereka, fikiran mereka, tenaga mereka, amalan mereka, kerja buat mereka, mestilah lebih kepada untuk mendapat kejayaan yang besar. Sebab kejayaan yang besar itu bukan setakat besar, tetapi kekal abadi. Sesiapa yang masih mengutamakan kejayaan yang kecil di dunia, walaupun dia solat, walaupun dia puasa, dia pergi haji, sebenarnya dia belum yakin kepada kehidupan akhirat. Dia boleh yakin kepada apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mulai hari ini, mulai saat ini, jom kita sama-sama fokus kehidupan kita, masa kita, amalan kita, kerja buat kita untuk mendapat kejayaan yang al-fawzu al-kabir di akhirat. Okey, kemudian ayat hari ini Allah nak bagi tahu bagaimana Allah boleh menyeksa manusia dengan azab yang pedih, dengan azab yang membakar. Sedangkan di dunia, mereka yang kafir senang-senang saja membakar orang beriman hidup-hidup. Senang-senang saja mereka membunuh, menyeksa orang beriman hidup-hidup. Seolah Allah tidak membantu.
Jadi persoalan bagaimana Allah boleh membalas kejahatan, kezaliman orang kafir dengan balasan yang lagi dahsyat. Bagaimana, apa buktinya Allah tu hebat dan mampu membalas azab yang lebih dahsyat kepada orang kafir? Jawapannya ayat hari ini. Kita tadabbur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey. Inna, sesungguhnya, batsha. Batsha ni pukulan yang kuat. Pukulan yang kuat. Ataupun azab. Rabbika, pencipta engkau. Lam, pasti. Syadid, sangat keras. Okey. Apa yang Allah nak bagi tahu ni, kalau orang kafir boleh buat apa saja di dunia, khususnya terhadap orang beriman, mereka boleh menyeksa, mereka boleh membunuh, mereka boleh bakar hidup-hidup. Tapi Allah nak bagi tahu, Allah boleh buat lagi dahsyat daripada itu kepada mereka, khususnya di akhirat. Buktinya, Allah kata, inna batsha, sesungguhnya azab Tuhan engkau, pukulan Tuhan engkau, la syadid. Jadi Allah kata Rabbika. Allah tak kata batshallah. Beza batshallah. Apa beza dia? Dari segi maksudnya, Rabbika, Allah juga. Dan Allah itu adalah Rabbika, yang sama. Tapi bila diguna perkataan yang berbeza, maksudnya berbeza. Apa perbezaan? Apa yang Allah nak sampaikan? Bila Allah tak guna lafaz Al-Jalalah Allah, sebalik Allah guna perkataan Rabbika. Di situ ada pengajaran, iaitu Allah nak bagi tahu apa bukti Allah boleh menyeksa manusia dengan seksa yang sangat dahsyat. Kalau bakar manusia, bakar sampai hangus tapi tak mati. Kemudian ditukar kulit yang baru, dibakar lagi beribu kali, beribu tahun, bahkan berjuta tahun dan tidak ada penghujungnya. Apa bukti Allah mampu? Iaitu Rabbika. Dalam perkataan Rabbika. Rabbi makna pencipta engkau. Kalau Allah boleh mencipta engkau daripada tiada, maka untuk Allah menyeksa engkau tanpa henti satu benda yang sangat mudah. Berbeza dengan batshallah. Azab Tuhan yang disembah. Dia tak menggambarkan ataupun tak memberi bukti bahawa azab Allah itu sangat dahsyat. Sebab Allah hanya makna dia Tuhan yang disembah. Bukan sebagai pencipta yang hebat. Okey? Kemudian dalam ayat ini Allah guna dua harfut taukid. Satu inna, yang kedua lam. Bila Allah guna dua harfut taukid, maksudnya apa? Kenapa Allah nak tegaskan? Kenapa Allah nak tegaskan? Logiknya, Allah bila bercakap, pasti benar. Bila Allah bercakap, pasti benar. Sepatutnya Allah tak perlu taukid, Allah tak perlu sumpah. Kan? Sebab Allah memang bercakap benar dan Allah tak pernah mungkiri janji. Tapi kenapa Allah guna harfut taukid dan sampai dua? Kenapa? Biasanya bila kita guna huruf penegasan, bila kita bercakap lah. Bila? Orang Melayu rasa tak guna pun. Tapi orang Arab biasa guna inna, lam, qad. Orang Melayu tak guna sesungguhnya saya
akan pergi ke Mekah. Tak ada. Tapi orang Arab ni dia akan guna bila tu? Bila keadaan, bila orang yang mendengar tak berapa percaya. Bila orang mendengar tak berapa percaya, inilah yang digunakan. Inna. Kalau tak percaya lagi, dia guna satu lagi, lam. Contoh ni. Wal asri. Innal insana lafi khusrin. Okey, dalam ayat ini berapa penegasan yang Allah guna? Ada satu lagi. Sumpah lagi ni. Satu, sumpah. Yang kedua, inna. Yang ketiga, jadi bila Allah guna 2 ataupun 3 menunjukkan apa? Ya Allah nak bagi tahu tu manusia tak percaya. Manusia percaya tak bahawa dia dalam kerugian? Tak. Cuba tanya yang tak solat. Cuba tanya yang buka aurat. Kamu ni dalam kerugian. Dia percaya tak? Dia tak akan percaya. Bahkan mungkin dia kata kita yang rugi. Kamu solat tak kaya pun. Kamu solat tak naik pangkat pun. Jadi bila manusia tak percaya bahawa mereka dalam kerugian, Allah guna demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian. Jadi Allah bercakap orang tu macam percaya. Tapi hakikatnya tak percaya. Jadi Allah bercakap seumpama mereka tu tidak percaya. Begitu juga ni. Manusia tak percaya azab Allah lagi dahsyat. Betul kan? Betul kan? Apa bukti? Apa bukti manusia tak percaya azab Allah lagi dahsyat daripada azab manusia? Kalau percaya dia buat baik ikut kan? Kalau dia percaya mesti dia ikut tak kepada Allah. Kalau percaya dia akan taat kepada Allah. Satu. Yang kedua, yang banyak manusia takut ni undang-undang peraturan manusia ke ataupun undang-undang Allah? Kan? Kalau SOP dia cukup jagakan. Sebab apa? Nampak 1000 je. 1000 je. Kan? Oi, tak boleh ustaz ni 1000 kadang-kadang sebulan baru dapat 1000. Jadi dia betul-betul jaga walaupun benda tu menyusahkannya. Tapi bila Allah kata jangan mengumpat, jangan buang masa, bukan 1000 ni. Inna batsha rabbika lasyadid. Ramai tak percaya. Assalamualaikum. Ramai tak percaya. Jadi bila tak percaya Allah pun guna inna. Okey. Jadi kita orang beriman, kita percaya tak? Percaya tak? Okey, bila kita percaya, apa sepatut reaksi kita? Ataupun perasaan kita bila kita dengar ayat ni? Takut. Bertakwa, takut. Akan menjadikan kita semakin bertakwa dan semakin takut nak melakukan dosa. Dan kemuncaknya apa? Orang beriman bila dengar ayat tentang azab, dia akan gemetar hati. Dia akan menangis. Dia akan tersungkur sujud. Sebagaimana Allah sebut dalam surah apa ni? Surah Al-Ma'idah. Ayat 82. Surah Al-Ma'idah ayat 82. Apa dia? 81. Itu apa? Surah apa? Cuba tengok An-Nisa. Tersilap apa? Wa idza sami'u ma unzila. Wa idza sami'u ma unzila. An-Nisa. 83. Surah apa? Surah Al-Maidah. Betul lah Maidah. 83. Wa idza sami'u unzila ila rasuli tara a'yunahum mimma arafu minal haqq wa yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Al-Maidah 83. Okey. Cuba tengok maksud dia. Wa iza sami'u dan
apabila sami'u mereka mendengar. Orang-orang Arab ada pendapat mengatakan orang ahli kitab. Bila mereka mendengar ma'unzila, apa yang telah diturunkan ila Rasul kepada Rasul, apa sikap orang beriman? Walaupun pertama kali mendengar Al-Quran. Tara a'yunahum, engkau akan melihat mata-mata mereka tafidu minad dam'i. Tafidu apa makna? Bukan setakat mengalir, melimpah. Sebab itulah banjir dipanggil bahasa Arab apa? Faidan. Faidan tu makna air yang banyak. Jadi bukan setakat menangis, tapi melimpah dengan air mata. Sebab apa? Kenapa ni? Dengar apa yang Allah, yang Nabi baca daripada Quran sahaja, boleh menangis. Mimma arafu, disebabkan apa yang mereka tahu, minal haq. Yang Nabi baca tu adalah betul-betul benar daripada Allah. Dan terus lantas mereka berkata, jadi ada pendapat mereka ni sebelum dengar tak beriman. Bila dengar je, menangis, kemudian mereka berkata, Rabbana amanna. Wahai Tuhan kami, sekarang kami telah beriman dan catatlah kami bersama orang-orang yang bersaksi. Jadi apa reaksi orang beriman bila mendengar Al-Quran? Sepatutnya menangis, tersentuh. Sebab dia kata-kata Allah adalah hak. Apatah lagi Allah cakap pasal azab. Okey, kita nak tengok apa azab Allah. Apa dia antara bentuk azab Allah yang sangat dahsyat yang Allah sebut dalam Al-Quran. Cuba tengok surah Al-Hajj. Ayat 19. 19-20. Hazani khasmani. Kemudian hazani khasmani fi rabb ikhtasamu fi rabbihim. Lepas tu fallazina kafaru qutti'at lahu thiyabun minan nar. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Kemudian ayat lepas tu yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Lepas tu walahum maqami'u min hadid. Okey, cuba tengok ini antara bentuk contoh batsha rabbika lasyadid, azab Allah sangat keras. Iaitu Allah kata fallazina kafaru, orang-orang yang kafir, qutti'at, di apa makna qutti'at? Dipotong. Lahum, dipotong untuk mereka, siap pakaian. Mana ahli neraka ada pakaian dan telah siap ditempah, dipotong. Minan nar, tapi pakaiannya daripada jenis kainnya ialah api. Satu. Jadi ahli neraka duduk dalam neraka, kemudian pakai baju pula daripada api. Yang kedua, yusabbu min fawqi ru'usihim. Dituang, yusabbu mana dituang? Dari atas kepala mereka al-hamim. Air panas yang mendidih. Hamim ni bukan setakat panas tapi mendidih. Dituang daripada atas kepala. Kesannya apa? Yusharu bihi. Apa makna yusharu bihi? Akan menghancurkan ma fi butunihim. Dituang daripada atas kepala, masuk dalam perut dan perut jadi hancur. Kemudian wal julud. Masuk ke dalam, hancur, kemudian merebak keluar sampai kulit pun hancur. Berapa dah azab? Berapa? Satu, pakaian daripada api. Yang kedua, air panas yang mendidih. Itu kesan dia. Yang ketiga, walahum maqami'u min hadid. Bagi ahli neraka ni pula ada lagi maqami' mana? Hammer, tukur. Dan tukur pula daripada apa? Min hadid, daripada besi.
tengah-tengah terbakar, tengah-tengah tuang air panas, diketuk lagi dengan besi. Ini inna batsha rabbika lasyadid. Boleh? Jadi kalau orang beriman, dia baca ayat-ayat macam ni kan, dia tak sanggup nak buat dosa. Dosa ni seronok sekejap je. Tapi bila dia azab, lasyadid. Sebab itulah, kita tengokkan kisah tukang sihir Fir'aun. Mula-mula sebelum berlawan sihir, sebelum bertemu dengan Musa, dia minta apa daripada Fir'aun? Dia minta jawatan. Dan Fir'aun janji untuk bagi jawatan kan. Wa innakum izan laminal muqarrabin. Kamu semua ni tukang sihir akan jadi orang kanan. Tapi bila dia nampak bukti kebesaran Allah melalui tongkat Nabi Musa, mereka terus sujud. Dan bila mereka terus sujud, Fir'aun bagi ancaman. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Aku akan potong kaki dan tangan kamu secara bersilang. Yang kedua, wala usallibannakum. Aku akan salib kamu di batang kurma. Berapa azab? 2 kan? 1, bunuhlah. Yang ketiga, ya bunuh. Apa reaksi tukang sihir Firaun? Daripada nak pangkat, nak dunia, tiba-tiba ditawarkan apa? Ditarik jawatan dan dipotong kaki dan tangan dan dibunuh. Apa reaksi tukang sihir Firaun? Dia kata apa? Apa kata tukang sihir Firaun? Nak bagi tahu iman tu baru je masuk. Tapi bila masuk, meresap ke dalam hati, dia tak nampak dah azab manusia. Kena potong hidup-hidup, kena salib hidup-hidup, hilang semua jawatan dan akan mati, langsung dia tak nampak. Kenapa? Dia nampak bukti kebesaran Allah dan azab Allah lagi dahsyat. Kalau aku tak diseksa oleh Firaun, aku akan diseksa oleh Allah lagi berlipat kali ganda dahsyat. Jadi kata tukang sihir Firaun ialah inna natma'u, kami tamak. Kamu nak hukum, tapi kami lebih tamak kepada keampunan Allah. Sebab kalau Allah tak ampunkan kami akan diazab lagi dahsyat daripada engkau mengazab kami. Kamu nak potong tangan, silalah. Kami tak nak dah apa-apa kelebihan daripada kamu, sebab yang paling mahal ketika ini, setelah kami kenal Tuhan, ialah keampunan Allah. Semoga dengan keampunan kami selamat azab ni. Begitu juga masa Ashabul Ukhdud. Orang ramai beriman, lelaki, perempuan, yang dewasa, kanak-kanak, semua berani terjun dalam parit yang penuh dengan api. Kenapa? Sebab mereka tahu, kalau mereka syirik, azabnya lagi lasyadid. Inilah tadabbur. Bila kita tadabbur, iman kita semakin mantap. Dan kita semakin takut nak buat dosa. Bukan takut kepada manusia. Okey. Ada ayat yang nak sama dengan batash, kan? Inna batsha. Ada ayat. Ayat ni tak popular walaupun dia surah lazim. Orang Melayu tak popular surah ni. Ayat ni, inna batsha rabbika lasyadid. Tapi ada satu ayat yang bunyi nak sama. Apa dia? Wa iza batashtum wa idza batashtum jabbarin. Ini surah Al-Maidah ke surah An-Nisa? Asy-Syu'ara. Ayat 130, Asy-Syu'ara 130. Dengar orang yang suka sakit lutut. 130 kan? Okey, ayat ni surah panjang, Asy-Syu'ara. Yang ni surah lazim. Dia ada perkataan yang sama. Ini batshu. Sini pun batas, perkataan yang sama. Tapi yang ni menggambarkan azab Allah. Yang ni cerita tentang azab manusia. Ini cerita pasal kaum Nabi Hud, iaitu kaum Ad. Iaitu mereka bila buat kerusakan, Allah kata apa? Wa iza batashtum, apabila kamu buat kerusakan di atas muka bumi Allah, batashtum jabbarin, kamu buat kerusakan sangat-sangat dahsyat, seumpama kamu adalah orang yang jabbar. Kan salah satu nama Allah apa dia? Jabbar.
Tapi manusia kadang-kadang ganas, zalim, dia ambil sifat Allah. Jabbar. Okey, jadi antara dua ayat ni yang mana popular pada orang Melayu? Ha? Yang mana yang menakutkan orang Melayu? Ha? Yang ni pun dia tak takut, yang ni pun dia tak takut. Yang dia takut ialah sakit lutut. Jadi tengok ayat ni, dia tahu, dia hafal, bukan sebab dia faham maksud dia. Tapi sebab ustaz bagi tahu ayat ni boleh merawat sakit lutut. Ayat ni cerita pasal azab Allah. Sepatut bila orang beriman dengar, dia nangis. Rasa gerun. Tapi tak rasa apa-apa. Yang ni pula dia ambil ayat dan tanpa dia faham dan dia salah guna pula. Diguna untuk rawat sakit lutut. Sebenarnya tak ada kaitan langsung. Ini Allah nak cerita kezaliman kaum Ad. Apa kaitan kezaliman kaum Ad dengan sakit lutut? Ada kaitan tak? Tak ada kaitan langsung. Jadi kalau kaum Ad ada ni, dia suka kot. Ha, Allah kutuk aku, kamu guna pula ayat ni untuk rawat sakit lutut. Okey? Jadi jangan guna ayat ni untuk sakit lutut. Gunalah untuk ambil pengajaran. Jangan jahat macam kaum Ad. Okey. Kemudian Allah kata, innahu, sesungguhnya dia, huwa yubdi'u, dia sahaja, yubdi'u yang, yubdi'u apa dah? Bukan, memulakan. Bada'ah, memulakan, wa yu'id dan mengulangi. A'ada yu'idu, mengulangi. Mengembalikan. Dia terjemah apa? Mencipta. Sebenarnya kalau mencipta bahasa Arab apa dah? Yakhluqu. Beza tu. Allah bukan setakat nak bagi tu dia mencipta, tapi Allah nak bagi apa ni? Bila Allah kata dia memulakan, Allah sebut tak memulakan apa? Sebut tak? Tak. Bila tak sebut, mana apa? Semua yang ada kat muka bumi ni, Allah yang mulakan. Jadi beza tak Allah mencipta dengan Allah mulakan? Apa beza dia? Mana lagi hebat? Allah memulakan dengan Allah mencipta. Kenapa? Satu. Kalau Allah juga mencipta, makna bukan mesti Allah yang memulakan. Mungkin ada orang lain yang dah buat. Jadi yang kedua, yang ketiga tak hebat. Tapi yang hebat apa dia? Yang lagi hebat. Sebab tu terjemahan tepat ikut harfiah lah. Allah memulakan segala-gala ciptaannya. Boleh faham? Makna apa? Semua yang ada ni adalah makhluk. Dan semua dicipta. Yang kedua, Allah bukan setakat boleh menciptakan, memulakan ciptaan, tapi Allah boleh mengulangi ciptaannya. Boleh? Jadi apa kaitan ayat 13 dengan 12? Cuba fikir. Apa kaitan ayat 13 dengan 12? Ayat 12 Allah cerita azab Allah sangat dahsyat. Tiba-tiba 13 Allah yang memulakan segala-gala ciptaan dan Allah juga yang mengulangi segala apa yang dia ciptakan. Apa kaitan? Apa kaitan dengan permulaan dan mengulangi apa yang Allah cipta? Allah akan tunjuk daripada awal lagi perbuatan yang jahat ni sampai akhir ayat di akhirat. Macam mana Allah boleh tunjuk? Tengok kaitannya. Allah beritahu Allah boleh azab Allah sangat dahsyat. Dan kaitan dengan ayat sebelum ni, Ashabul Ukhdud membakar orang beriman kan? Jadi Allah nak beritahu azab Allah lagi dahsyat. Okey. Ada tak kemungkinan orang-orang kafir yang menyiksa orang Islam yang beriman, ada kemungkinan tak mereka terlepas? Seorang ke, dua orang ke? Ada. Apa bukti? Tak ada kemungkinan mereka terlepas. Apa bukti?
Hayat ni lah. Sebab semua yang buat jahat tu Allah mula cipta, dan bila mereka mati, Allah juga akan cipta balik mereka. Ada kemungkinan mereka terlepas lari? Tak ada. Boleh? Itulah kehebatan Allah. Jadi kamu zalim macam mana, kamu tak akan terlepas. Sebab kamu duduk kat tengah-tengah ni. Kat tengah-tengah. Okey. Kemudian, wahwal ghafur, dan dia maha pengampun. Al-wadud, lagi maha pengasih. Okey. Apa kaitan pula ayat 14 dengan 13 dan 12? Yang ini cerita pasal azab yang pedih. Yang ini cerita pasal kehebatan Allah. Tiba-tiba Allah kata, dia tu maha pengampun. Dia tu maha penyayang. Apa kaitan? Subhanallah. Jahat macam mana manusia dan hebat macam mana azab Allah. Kalau kamu bertaubat, Allah maha pengampun. Tengok, Allah seimbangkan. Sini kita rasa takut, tapi bila baca sifat Al-Ghafur, kita rasa Allah tu penyayang. Jadi kesannya apa? Kesannya kita jahat macam mana, kita rasa nak balik juga pada Allah. Sebab apa? Di hujung ada Al-Ghafur. Dan lepas Al-Ghafur pula ada? Ya Allah. Ada orang dia suka ampunkan, maafkan kita, tapi dia tak boleh sayang pada kita. Kan? Ramai tak manusia yang bila kita buat salah, dia maafkan, kemudian dia sayang kita macam asal. Ramai tak macam tu? Tak ramai kan? Biasanya, dia setakat maaf saja, tapi nak balik hubungan macam asal tu tak ada. Betul? Itulah kelemahan manusia. Tapi Allah boleh tak nak ampunkan kejahatan, contohlah Ashabul Ukhdud? Kan? Kalau mereka bertaubat, boleh tak Allah ampunkan? Boleh. Dan boleh tak Allah sayang mereka seumpama mereka tak buat apa-apa kesalahan? Boleh. Itulah kehebatan Allah. Boleh ke? Jadi ayat ni menjadikan kita takut, dan ayat ni menjadikan kita berharap. Jadi seimbangkan. Jangan terlalu takut sampai tak buat apa-apa, dan jangan terlalu harap sampai apa? Sampai tertiarap. Sampai syok sendiri. Saya okey dah solat dah. Wadud ni maknanya kita nak uraikan sikit. Ada dua maksud. Wadud ialah satu, Allah sayang. Yang kedua, Allah disayangi. Ataupun Allah mencintai dan Allah dicintai. Allah cinta tak? Allah ada rasa sayang tak? Ada. Tapi kena tambah. Sayang Allah, cinta Allah tak sama dengan cinta manusia. Okey, macam mana Allah sayang pada manusia? Boleh bagi contoh tak? Allah sayang macam mana dan kepada apa, kepada siapa yang Allah sayang? Boleh bagi contoh? Bagi kita nikmat. Tapi kita rasa tak Allah sayang pada kita? Rasa tak? Saya bagi analogi kan. Orang bila bagi duit pada kita, bagi kereta pada kita, apa perasaan dan tindakan kita pada orang tu? Bagi duit setiap bulan, bagi kereta lagi, apa perasaan kita pada dia? Kalau dia dengar, dia cakap apa-apa, kita dengar tak? Kalau dia panggil datang jumpa dia, kita pergi tak? Dan kita selalu tak ingat jasa baik dia. Tapi yang Allah bagi, lebih pada orang tu bagi. Tapi kita selalu tak. Bila dengar perintah Allah, sami'na wa ata'na, on the spot. Biasa tak macam tu? Perintah Allah bukan solat je. Solat 5 waktu, berapa 50 minit je. Tapi banyak tak perintah Allah? Zikir pagi, zikir petang, zikir lepas solat, solat sunat, buat baik pada orang miskin kan? Jumpa orang senyum, banyak tak yang Allah suka? Tapi kita berlomba tak nak buat? InsyaAllah belum lagi lah. Kalau tak, Alhamdulillah. Tak, saya nak bagi tahu bahawa kita ni sebenar, kita tak rasa Allah cinta pada kita. Walaupun yang Allah bagi terlalu banyak dan setiap saat. Berbeza dengan orang bagi pada kita, ya Allah, kita terus ingat sampai bila-bila.
Sebab kita ni jenis apa? Jenis apa? Bukan. Bila kita benda tu macam kita sendiri bekerja, kita rasa ini dari aku, bukan daripada Allah. Akhirnya kita lupa kepada Allah. Boleh? Jadi Allah contoh, Allah sayang, innallaha yuhibbul muttaqin. Kita nak tercinta Allah. Okey, kalau nak, jadilah apa yang Allah cinta. Apa dia? Allah cinta orang bertakwa. Jadilah orang bertakwa. Kalau nak cinta Allah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah cinta orang yang suka berbuat baik. Pergilah buat baik pada orang. Sebab apa? Jangan fikir habis duit. Tapi fikirlah dapat cinta Allah. Innallaha yuhibbus sabirin. Allah cinta orang yang sabar. Jadilah orang yang sabar. Bila nak marah je ingat. Aku nak cinta Allah ke nak marah? Kalau nak cinta Allah, tahan marah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Allah suka orang yang berjihad. Pergilah berjihad. Okey? Ada satu masa dalam peperangan Khandaq, Nabi bagi tahu, pagi besok, Nabi beritahu pada para sahabat. Pagi besok, aku akan bagi bendera kepada orang yang Allah cinta pada dia dan dia cinta pada Allah. Nabi tak sebut nama. Jadi bila sahabat dengar tu semua teruja dan tak boleh tidur malam. Dengan harapan apa? Nabi bagi bendera pada dia. Sebab apa ni? Bukan masalah bagi bendera, tapi dia dapat cinta Allah. Nabi kata, besok aku akan bagi bendera yang kepada orang yang Allah cinta pada dia. Itu yang mahal. Jadi bila bangun pagi besok, semua tunggu je. Nabi datang pada dia bagi bendera. Tiba-tiba Nabi tanya, Aina Ali bin Abi Talib? Semua fras. Jadi Ali pula tak ada. Yang Nabi nak bagi, Ali pula tak ada. Orang kata Ali sakit mata. Maka Nabi kata panggil dia. Nabi buat apa? Nabi buat apa? Ini rawatan. Nabi ludah kat mata Sayyidina Ali. Jadi kalau isteri kita sakit mata, ludah kat mata dia. Tapi standby lah, kena penampar kan. Lepas Nabi ludah tu, sembuh terus. Kemudian Nabi bagi bendera pada Sayyidina Ali. Dan Nabi kata, ala barakatillah, pergi berperang dan bunuhlah musuh Allah. Tengok. Itu Allah cinta pada individu. Kan? Ada lagi satu sahabat, dia baca Quran. Setiap kali habis Fatihah, dia baca surah. Setiap kali habis surah, dia tutup dengan Qul huwallahu ahad. Jadi sahabat-sahabat yang jadi makmum tak puas hati. Kamu ni macam buat bid'ah je. Nabi tak pernah buat pun. Jadi mengadu pada Nabi, Nabi kata panggil dia. Nabi pun tanya, kenapa kamu buat benda yang sahabat tak suka? Setiap kali lepas surah, kamu tutup dengan Qul huwallah. Sahabat ni jawab, sebab aku suka dengan sifat-sifat Allah yang ada dalam Qul huwallah. Maka Nabi kata, teruskan dan Allah cinta pada orang yang cinta pada sifatnya. Boleh? Jadi salah satu nak dapat cinta Allah, selalu baca 3 kul. Bukan 3 kul, 1 kul keluar Allah. Okey? Dan Allah juga dicintai. Kita cinta pada Allah. Kita cinta pada Allah. Salah satu nak dapat cinta Allah juga ialah, Allah kata apa? Fattabi'uni. Qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau kamu betul nak cinta Allah, caranya apa? Ikut Nabi. Okey. Kemudian Zu, kehebatan Allah juga ialah Zul Arshi, mempunyai Arash. Arash. Apa makna Arash? Arash ialah, di mana Arash? Atas pada langit. Atas pada langit yang ke-7. Dan berapa besar Arash? Dan makhluk yang paling besar yang Allah cipta kat dunia, matahari ke, bumi ke, Arash ke, bulan? Arash. Tapi ada tak ayat Quran yang Allah kata, perhatilah kepada Arash, maka kamu akan rasa kebesaran Allah? Ada? Tak ada. Yang ada, perhati pada langit. Kenapa Allah tak suruh tengok pada Arash? Sebab Arash benda gaib. Tapi Arash ni sebenarnya lebih besar daripada bumi. Dan matahari pun, matahari dengan bumi mana lebih besar? Matahari. Dia bumi macam ni. Ni bumi, matahari besar ni, lebih kurang. Lepas tu Arash pula besar mana? Lagi besar. Okey?
Jadi kehebatan Allah apa dia? Zul Arsy, mempunyai ciptaan yang sangat besar. Jadi apa yang arsy tu menunjukkan kebesaran Allah? Bila orang tu boleh cipta benda yang besar dan hebat, menunjukkan apa? Bila orang tu boleh mencipta satu benda yang hebat dan luar biasa, menunjukkan apa? Kehebatan pencipta lah. Kehebatan pencipta. Kemudian Al-Majid. Apa makna Al-Majid? Al-Majid Al-Majid daripada Al-Jud. Al-Jud makna dia Al-Karam, mulia. Al-Majid daripada Jud, makna Allah yang mempunyai arasy, dan ada dua bacaan. Kita boleh baca Zul Arsy Al-Majidi ataupun Zul Arsy Al-Majidu. Dua-dua bacaan betul. Beza makna, kalau Zul Arsy Al-Majidi makna Majid sifat kepada arasy. Jadi apa sifat arasy? Mulia. Apa kemuliaan arasy? Apa kemuliaan arasy? Di pada masa nanti dia akan bayangi orang-orang beriman kan. Antaranya 7 golongan. Itu kemuliaan. Orang lain duduk tengah panas. Berapa lama? 50,000 tahun. Matahari sejengkal. Tiba-tiba kemuliaan arasy dia bayangi. Dia lindungi orang-orang yang beriman. Yang kedua, kalau baca Al-Majidu, sifat kepada Allah. Mana Allah yang bersifat karam, pemurah. Kemudian kehebatan Allah juga fa'al. Allah Maha apa dia? Fa'al. Apa dia fa'al? Apa makna fa'al? Maha melakukan 5 bagi apa yang yurid dia. Apa kehebatan Allah dalam ayat ni? Satu fa'al, sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah menunjukkan apa? Banyak. Jadi Allah banyak buat. Buat apa ni? 5 yurid. Apa saja yang dia nak, dia boleh lakukan. Itu kelebihan, kehebatan Allah. Manusia ni banyak benda nak buat tapi terhalang. Kadang-kadang tak ada duit, kadang-kadang tak ada tanah, kadang-kadang tak ada kereta, kadang-kadang tak ada kuasa. Jadi banyak manusia nak buat tapi terhalang. Tapi bila Allah yang nak lakukan, semua boleh buat. Tanpa perlu masa, tanpa perlu benda, tanpa perlu pertolongan. Kun fayakun. Kemudian Allah tanya Nabi, hal ataka, telah datang kepada engkau hadis. Apa makna hadis? Perihal ataupun cerita. Cerita apa ni? Al-Junud. Junud apa? Tentera-tentera. Mufrad, kalau mufrad jundun. Jundullah. Kalau jamak junud. Boleh. Apa maksud tentera ni? Iaitu mereka-mereka yang menentang Nabi, para Nabi. Kenapa Allah guna perkataan tentera? Sebab ramai satu. Yang kedua, mereka ada kuasa. Mereka ada kerajaan. Jadi kalau kata orang biasa je mungkin tak hebat sangat. Jadi Allah nak beritahu yang menentang para Nabi ni bukan biasa-biasa. Bukan orang kampung, tapi satu kerajaan, satu batalion tentera. Kemudian Allah huraikan. Orang akan tanya, siapa tu tentera-tentera musuh? Siapa? Allah pun jawab, Fir'aun. Satu, Fir'aun, tentera Fir'aun. Yang kedua, Samud. Allah sebut dua je. Kenapa? Kenapa sebut Fir'aun? Tak, sekarang Allah tanya siapa ni? Datang tak pada engkau cerita tentera-tentera ataupun mereka yang zalim yang menentang para Nabi dahulu. Allah tanya siapa?
Nabi. Dan sebenarnya ayat ni juga tuju pada orang beriman di Mekah lah. Boleh faham? Jadi apa faedah, apa tujuan Allah bertanya pada Nabi dan orang beriman, kamu tak dengar ke cerita-cerita orang-orang dahulu yang hebat, yang kuat? Apa tujuan soalan tu? Tentera Firaun, tentera Samud. Yang dulu lagi hebat sekarang ni. Wah, hebat. Kau hebat. Kalau dulu aku boleh hancurkan. Yang dulu Firaun, tentera Firaun dengan orang Mekah mana lebih kuat dan hebat? Tapi Allah hancur dengan apa? Air je. Kemudian Samud pula dengan orang Mekah mana lebih hebat? Samud. Tapi Allah hancurkan Samud dengan apa? Angin. Jadi Allah nak hancurkan orang Quraisy agak-agak susah tak? Jadi sebenarnya mesej ayat ni apa dia? Hiburan kepada Nabi dan orang beriman. Kamu tak dengar ke cerita-cerita umat-umat dahulu? Orang Mekah dengar tak cerita ni? Firaun dengan Samud. Orang Mekah dengar. Dari mana mereka dengar? Kitab Taurat. Dari mana mereka dapat? Orang Mekah mana ada kitab? Orang Mekah dia panggil musyrikin kan? Dia bukan ahli kitab. Dia tak ada kitab. Dari mana dia dapat? Dia pergi ke Madinah. Di Madinah ada tak orang Yahudi? Jadi orang Yahudi Madinah. Dia Nabi dia siapa? Nabi Musa. Nabi Musa hidup sama siapa? Jadi cerita Firaun, cerita Nabi Musa ada pada kitab Taurat, dan kitab Taurat ada pada orang Yahudi. Jadi orang Mekah pergi ke Madinah, pergi ke Syam, jumpa orang Yahudi cerita. Okey, Samud pula orang Mekah dapat daripada mana? Dalam perjalanan orang Mekah nak berniaga ke Syam, dia lalu ikut mana? Mekah, Madinah, Madain Saleh. Dekat Tabuk. Kemudian ke Syam. Itu tempat kaum Samud dibinasakan. Jadi Allah nak bagi peringatan dan juga sambil bagi hiburan. Ya Rasulullah, wahai Muhammad, wahai orang beriman, kamu tak tengok ke cerita-cerita umat-umat dahulu? Lagi hebat, lagi kuat, tapi aku hancur senang je. Jadi teruskan kerja dakwah. Bahkan allazina, orang-orang kafir fi takzib, dalam pendustaan. Tengok Allah guna perkataan fi. Pertama, Allah kata bal, orang-orang kafir. Bila sebut orang kafir, siapa? Orang musyrikin mana ni? Sekarang Allah sebut tak orang musyrikin ke, orang Mekah ke, Yahudi, Allah sebut tak? Mana ada balil lazina kafaru? Bila tak sebut, pengajarannya apa? Yang dulu, kini dan Yahudi masuk, Nasrani masuk, liberal masuk. Kan? Semua masuk. Orang Melayu pun masuk. Jadi Allah kata semua orang kafir itu sentiasa dalam makna apa? Tengok Allah guna perkataan fi. Fi makna dalam. Boleh faham? Dalam pendustaan. Apa makna dia? Tak, dalam tu, dalam. Katalah ini takzib. Ini takzib. Orang kafir duduk kat mana? Duduk sini ke dalam? Makna apa tu? Dia tak akan keluar daripada pendustaan sebab duduk kat dalam. Kanan dusta, atas dusta, bawah dusta, kiri dusta. Inilah perangai orang kafir. Selagi dia tak tinggal dusta, dia tak akan dapat hidayah. Jadi sebutlah kafir apa nama sekalipun, apa jenis agama, apa jenis nama, puak, semua berdusta. Dia tak akan keluar daripada pendustaan. Bila keluar tu makna dia akan dapat hidayah. Ada sekarang apa jenis fahaman baru? NAM, New Age Movement. Tak dengar? Tak tahu? Itulah ada bab dajah aja, cerita lain tak dengar. Ini fahaman baru. New Age Movement. Yang ada fahaman kalau dalam keadaan takut tak boleh berdoa. Bercanggah dengan Quran. Siapa? Orang Melayu dah ramai terlibat.
Jadi yang tu pun sebenarnya masuk tak sini. Jadi Allah kata jangan risaulah pasal orang kafir ni. Bahkan ulama kata apa? Al-kufru millatun wahidah. Kufur ni sebenarnya satu agama je. Walaupun nama dia lain, fahaman lain, liberal ke, Yahudi ke, Nasrani ke, Hindu ke, sebenarnya satu agamanya. Sebab itulah tempat dia satu je. Apa dia? Neraka. Jadi jangan kita fokus pada satu je. Fokus pada semua sekali. Sebab orang kafir sama je. Okey? Kemudian, Wallah dan Allah min waraihim dari belakang mereka muhitun. Muhitun apa makna? Meliputi. Tengok ya Allah. Apa-apa kita boleh faham dan kita rasa daripada perkataan muhitun. Apa dia? Mana siapa ni? Allah di belakang siapa? Di belakang mereka, mereka siapa? Orang kafir kan? Ini orang kafir. Kafaru. Allah meliputi dia. Makna apa tu? Apa saja perbuatan dia, tindakan dia, niat dia tak boleh lari daripada pengetahuan Allah. Itu makna muhit. Allah meliputi ilmunya, kuasanya, batsha Tuhan semua meliputi orang kafir. Jadi walaupun sebesar zarah tak ada yang tak akan terlepas. Jadi kita orang beriman bila dengar perkataan ni sepatut kita rasa turun. Kadang-kadang kita bercakap lepas je. Kita lupa Allah tu muhitun kita. Kadang-kadang kita nak tengok apa, kita lepas je. Kita lupa Allah tu muhitun. Okey? Kemudian bal. Bahkan huwa ia adalah Al-Quran. Majidun. Ini tadi majid sifat apa? Sifat Allah ataupun sifat arash. Sekarang majid pula sifat apa? Al-Quran. Al-Quranun majid. Quran yang mulia. Apa makna Quran tu mulia? Kalau bila orang tu dipanggil mulia? Bila? Macam mana? Tak, istilah mulia ni istilah yang macam mana tu? Mulia ni ialah dia bila dia bagi apa-apa kebaikan langsung dia tak nak balasan. Tapi kalau dia buat baik nak balasan itu bukan mulia, itu dia panggil apa? Ada apa? Ada udang di sebalik mi. Jadi mulia ni dia buat apa saja, dia bagi apa, dia tak nak apa-apa balasan. Jadi Allah bila bagi kebaikan pada kita, Allah nak tak balasan? Tak nak. Allah majid. Quran bila buat apa saja kebaikan, banyak tak Quran bagi kebaikan pada kita? Tapi Quran apa-apa tak? Tak ada. Itu makna Quranul Majid. Jadi kalau kita nak buat baik, buatlah pada Al-Quran. Sebab apa? Dia tak perlu apa-apa imbuhan daripada kita. Kenapa tiba-tiba keluar Quran? Kenapa? Cerita azab Allah yang syadid. Allah yang memulakan ciptaan dan mengulanginya. Allah Maha Pengampun. Dan cerita pula kaum-kaum dahulu yang zalim. Tiba-tiba Quran Majid. Apa kaitannya? Yalah, gambaran umum. Allah nak cerita ni pertembungan antara hak dan batil. Daripada dulu sampai sekarang kan. Tiba-tiba Quran. Makna apa? Orang yang menentang Al-Quran, dia adalah orang kafir. Orang yang menentang Al-Quran, dia adalah yukazzibu biddin. Jadi asas manusia jadi kafir apa dah? Tolak Al-Quran. Tolak Al-Quran. Dan Allah sebut pula, sangat-sangat tidak patut dia menolak Al-Quran. Sebab Quran itu bersifat majid. Lepas tu kita baca hadis baru ni kan, Quran ni jangan main-main. Quran Nabi kata kalau kita letak depan dia, kita letak Quran depan kita, nak buat apa kita tanya Quran. Kita ikut je, follow je.
maka di akhirat besok Quran akan pimpin pandu kita sampai ke syurga. Dan sebaliknya, bila kita letak Quran kat belakang, mulut baca, hafal, tapi tak ikut pun ajaran Al-Quran, seolah kita letak Quran di belakang, maka Nabi kata Quran akan heret kita sampai kita masuk neraka. Jadi Quran ada kuasa dengan izin Allah, boleh memadu manusia ke syurga ataupun mengheret manusia ke neraka. Sebab tu Allah sebut kelebihan Al-Quran. Apa dia? Antaranya dalam surah Al-Isra' kan? Kelebihan Al-Quran. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Cuba tengok maksud dia. Inna hadzal Quran. Apa sifat Quran? Inna hadzal Quran. Sesungguhnya Quran ini yahdi, akan menunjukkan lillati, bagi yang. Yang ni balik pada apa? Iaitu jalan. Quran akan menunjuk kepada jalan. Jalan macam mana? Apa sifat jalan yang Quran akan tunjukkan? Iaitu aqwam. Apa makna aqwam? Kalau qiyam, bangun ataupun lurus, kan? Kalau aqwam ni isim tafdil. Makna apa? Paling lurus. Maksud apa? Quran saja yang menunjukkan kepada kamu satu benda yang terbaik. Kamu nak apa? Akhlak. Quran lah tunjuk akhlak yang paling baik. Kamu nak apa? Ekonomi. Ekonomi paling baik. Berpandu ke Al-Quran. Nak apa lagi? Dari segi pendidikan. Pendidikan yang terbaik dan terkesan. Quran. Apa saja kamu nak dalam urusan kehidupan dunia, yang terbaik, aqwam ialah Quran je. Maksud juga di sebalik, siapa tinggal Al-Quran, dia tak mungkin jadi terbaik dalam semua aspek kehidupan. Okey. Dan Allah kata, Allah begitu kemuliaan Quran juga fi lauhin, dalam lauh. Apa makna lauh? Catatan. Mahfuz apa makna? Yang dipelihara. Apa yang Allah nak bagi tahu ni? Dipelihara ni. Daripada perkataan mahfuz, apa yang kita dapat ambil pengajarannya? Makna Quran ni sebab dia benar, Allah jamin dia tak akan diubah, tak akan ditukuk tambah, tak akan dibuang dan tak akan hilang. Sebab apa? Sebab dia panduan untuk manusia sampai bila-bila. Berbanding dengan kitab-kitab lain, kitab Taurat, Injil, diubah tak? Kenapa? Walaupun dia kitab Allah, tapi Allah biarkan kitabnya diubah. Kenapa? Soalan mudah je. Kenapa kitab-kitab lain, kitab Allah juga, Taurat, Injil, Zabur, tapi Allah tak jaga dan Allah biarkan dia diubah. Kerana Allah turunkan? Tak. Kenapa Allah jaga Al-Quran daripada diubah dan Allah tak jaga kitab selain daripada Quran daripada diubah? Kenapa kitab lain Allah tak jaga? Sebab kitab lain Allah hanya bagi untuk orang masa tersebut sahaja. Untuk kaum tersebut sahaja. Bila habis kaum tersebut, bila habis Nabi tersebut, habislah. Jadi kenapa Allah nak jaga? Sebab dah expired lah. Tapi Quran Allah jaga sebab apa? Sebab dia untuk semua umat manusia, semua kaum dan sepanjang zaman. Sebab itu Allah jaga. Okey. Jadi jangan risau Quran diubah. Kadang-kadang kita lebih takut orang ubah Al-Quran kan. Orang tambah surah. Kita takut. Tapi kita dah 30 tahun tak faham surah yang tak diubah tu. Yang mana lebih bahaya? Orang ubah surah ke kita tak faham surah? Kita tak ubah. Jadi yang bahaya orang yang ubah, tapi kita yang tak ubah ni bahayanya apa? Bila kita tak faham. Okey, macam mana nak dapat yang terbaik ni? Cuba buka surah Al-Baqarah ayat 121. Macam mana nak dapat Quran yang terbaik? Cara dia. Kita dah tahu, cuma saya nak sebut dalil. Pelbagaikan dalil. Macam mana nak dapat
Quran yang terbaik ini. Cara dia. Ayat 21 kan? Innal ladzina atainahumul kitab. Apa dah? Yatlunahu haqqa tilawatih. Kemudian ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi Okey, cuba kita tadabbur. Innal ladzina. Cuba terjemah. Sesungguhnya allazina, orang-orang yang diberi kitab. Orang yang kami beri kitab pada mereka. Subhanallah. Allah nak puji manusia mana ni yang diberi kitab. Jadi bila Allah sayang pada seseorang, Allah bagi harta ke bagi kitab? Kan? Jadi orang yang bila kami beri kitab pada mereka, apa mereka buat ni? Yatlunahu, mereka dalam ini fi'il mudhari' ni. Fi'il mudhari' menunjukkan apa? Sentiasa. Kalau baca bermusim tak termasuk orang yang dipuji Allah. Kalau baca surah tertentu tak termasuk. Satu. Yang kedua, mereka baca, sifat mereka baca mereka pada haqqa tilawati. Mereka membaca dengan sebenar-benar bacaan. Tilawah ni bacaan, haqqa sebenar-benar bacaan. Apa maksud? Sebenar-benar bacaan ada 3. Satu, baca lafaz. Yang kedua, baca makna. Yang ketiga, amal. Ini maksud haqqa tilawati. Yang Allah puji bukan setakat bagi kitab, ada kitab. Yang Allah puji bukan setakat baca, tapi ada 3. Satu, ada kitab. Yang kedua, baca. Yang ketiga, haqqa tilawati. Dia baca lafaz dengan betul, tajwid, makhraj. Kemudian dia faham maksud, kemudian dia ada amal. Allah kata apa? Ulaika, mereka itulah orang yang benar-benar beriman dengan Alkitab. Jadi selagi dia baca saja tapi tak faham, mereka tak beriman. Yang beriman ada 3 ni. Ada kitab, baca, kemudian haqqa tilawati. Dan sebaliknya Allah kata, wa man yakfur bihi. Siapa yang kufur dengan Al-Quran, maka mereka itu orang yang... Jadi manusia yang paling rugi bukan yang miskin, tapi yang kufur kepada Al-Quran. Okey? Jadi dengan ini kita... Al-lazina. Okey. Tengok Allah kata apa? Bila mereka beriman tu. Bila mereka beriman dengan kitab. Setelah. Jadi makna proses nak beriman kena ada ni. Haqqa tilawati. Ya. Berbeza dengan orang kita. Kita belajar apa dulu? Rukun iman. Salah satu rukun iman, beriman dengan Al-Quran. Betul kan? Tapi mereka faham tak Quran? Tak. Jadi salah bila kita belajar rukun iman, kita hafal. Kemudian kita mendakwa, kita beriman dengan Al-Quran. Sedangkan proses untuk beriman tak berlaku. Okey? InsyaAllah kita dah habis surah Al-Buruj. Kita sambung surah yang seterusnya. Iaitu surah Al-Insyiqaq. Ada soalan? Ustaz, mohon pencerahan. Sekarang ni subuh lewat. Boleh tak kita baca zikir pagi tu sebelum masuk subuh? Tak boleh. Ini saya dah jawab, tak boleh. Zikir pagi mesti lepas subuh. Kalau zikir sebelum subuh, dia tak panggil zikir pagi, dia panggil zikir malam. Zikir pagi lepas subuh. Siapakah 7 golongan yang beriman yang dinaungi arasy Allah? Okey. Boleh Google lah. Cuma saya nak sebut ringkas. Pertama, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Yang kedua, lelaki yang
membesar dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam keadaan beribadat kepada Allah. Mana daripada mula balik itu, hidup dia fokus kepada ibadat. Yang ketiga, orang yang berzikir seorang-seorang, kemudian menangis. Berzikir seorang-seorang, kemudian menangis. Kalau zikir perdana menangis, tak ada. Yang keempat, lelaki ataupun lelaki yang hatinya tergantung di masjid. Maknanya selalu salat berjemaah 5 waktu. Yang kelima, lelaki yang bukan lelaki sajalah, lelaki ataupun perempuan yang bersedekah tangan kanan sehingga tangan kiri tidak diketahui. Sebab tu nak buat baik jangan cerita pada orang, jangan viral. Nanti terlepas peluang nak masuk dalam kumpulan 7 golongan ni. Jangan cerita pada orang. Yang keenam, dua orang yang berjumpa kerana Allah dan berpisah pun kerana Allah. Laki sama laki, perempuan sama perempuan. Langsung tak ada kepentingan duniawi. Yang ketujuh, lelaki yang diajak oleh wanita yang muda, yang cantik dan jutawan, yang kaya untuk berzina dan semua dah bersedia, tunggu masa nak berzina aja, tidak ada siapa yang tahu, tapi lelaki ini dengan keimannya, dia kata aku takut pada Allah, tak jadi berzina. Ini 7 golongan yang insya-Allah akan mendapat bayangan arasy Allah di ketika tidak ada apa-apa bayangan di pada masa melainkan bayangan daripada arasy Allah Subhanahu wa taala. Tilawah Al-Quran. Baru-baru ini saya ada mengajak saudara saya untuk ikut kelas tadabbur sebab ianya wajib dan begitu yang khatam hanyalah sunat saja. Tapi kata saudara saya, kalau nak ikut kelas tadabbur hendaklah dari mula sebab kalau nak ikut bila dah pertengahan banyak tertinggal. Bagaimana nak faham? Dalam erti kata lain dia kurang setuju dengan saya bahawa khatam itu tidak penting. Dah hanya sunat. Ada juga yang ajak tapi mengatakan mereka tak pandai Quran. Bagaimana mengajak? Dia sebenarnya nak tadabbur Al-Quran tak mesti mula daripada surah Fatihah ataupun mula daripada juzuk 30 ataupun mula daripada ayat yang pertama turun Iqra. Tak mestinya. Mana-mana ayat adalah syifa, mana-mana ayat adalah rahmat. Jadi tak mestinya kita bermula daripada awal ataupun bermula daripada belakang. Sebab setiap ayat ada syifatnya, ada rahmatnya, ada petunjuknya. Kalau kita nak tunggu start daripada awal, sampai bila kita nak mula? Sampai bila kita nak mula? Satu. Yang kedua, kalau betul kita nak mula daripada awal, kita boleh je tengok rakaman yang lama, start daripada Fatihah kalau betul naklah. Tapi orang ni biasa kalau dia tak nak, dia akan bagi 1000 alasan. Kemudian bila kita ajak orang susah nak terima kan. Biarlah, yang penting tanggungjawab kita menyampaikan. Kita dah sampaikan. Orang tak nak terima, orang terima itu bukan masalah kita, bukan urusan kita. Jangan masuk campur urusan Tuhan. Urusan Tuhan menentukan, memberi hidayah pada siapa yang dia kehendaki dan pada siapa yang dia tidak kehendaki. Patut kita dah bersyukur kepada Allah sebab kita telah berjaya menyampaikan. Orang tak nak terima sudah. Baca Al-Quran dengan hukum baca dan khatam dengan Al-Quran digital sama je. Yang pentingnya tadabbur. Subhanallah. Baca dan khatam dengan Al-Quran digital. Tak ada masalah. Yang Allah mencela bukan tak khatam Quran daripada mushaf. Bahkan zaman Nabi tak ada pun mushaf. Digital jauh sekali. Zaman Nabi tak ada Quran, sebuah Quran yang tertulis yang lengkap. Tak ada pun. Kebanyakan mereka baca daripada hafalan ataupun daripada ingatan. Jadi kamu nak khatam Quran daripada digital ke apa ke, itu tak penting. Yang penting, setakat mana kamu faham, setakat mana kamu dengar dan kamu patuh. Itu yang paling penting dan itu sebenarnya yang wajib. Wallahu a'lam. Adakah sejenis syirik apabila kita menggelar ataupun memanggil manusia lain dengan gelaran yang maha mulia? Tak, tengok. Jangan kita terus hukumlah. Dia kalau kadang-kadang kita gelar yang maha mulia tu, tengok niat dia. Kalau kita niat bukan nak memuliakan dia, tapi protokol kan, itu tak sampai kepada syirik lah. Tapi kalau niat kita betul nak memuliakan dia, kita sebut yang maha mulia
dengan niat nak memuliakan dia, itu tak boleh. Itu boleh membawa kepada syirik. Rukun Islam dan rukun iman itu diambil daripada mana dalilnya? Daripada hadis. Daripada hadis. Hadis Jibril berjumpa Nabi SAW. Ustaz, huruf-huruf Al-Quran saya ada semakin menghilang. Apakah salah saya? Huruf-huruf Al-Quran saya ada semakin menghilang. Tak payah, jangan risaulah. Yang hilang tu simpan, beli yang baru. Jangan hilang huruf. Jangan risau huruf hilang. Tapi risaulah bila iman kita semakin susut. Bila kita baca Quran tak faham. Beli Quran yang lain. Saya daripada Penang, macam mana nak mohon hajat dalam sujud? Mohon hajat dalam sujud, bacalah doa apa yang kita nak. Sebaik-baik baca doa dalam bahasa Arab. Kalau ada doa yang kita nak tapi kita tak tahu bahasa Arab, bagilah pada ustaz suruh terjemah. Dan kita baca sendiri dalam bahasa Arab ketika sujud. Apa-apa hajat kita. Nabi kata tempat hamba yang paling dekat dengan Allah ialah ketika sujud, dan Nabi bagi motivasi supaya perbanyakkan doa ketika sujud. Doa apa? Doa hajat lah. Apa-apa hajat je. Baca Quran sebelum subuh dikatakan menjadi pembela semasa dalam kubur. Tak ada dalil. Tak ada dalil. Tak ada dalil. Yang ada dalil ialah Allah kata, Iqra'u al-Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran tanpa Nabi sebut waktu. Tanpa Nabi sebut tempat. Yang penting apa? Baca Quran dan Quran akan memberi syafaat. Akan membantu kita. Nabi tak sebut tempat yang Quran akan bantu. Bila Nabi tak sebut, semua tempat lah. Dalam kubur pun Quran akan bantu. Di padang mahsyar pun Quran akan bantu. Tapi ingat, Quran yang mana ni yang akan bantu? Iaitu li ashabihi. Iaitu Quran akan memberi syafaat, akan membantu kepada pemilik Al-Quran. Itu yang penting, bukan bila baca. Iaitu siapa pemilik Al-Quran? Ashabul Quran siapa? Iaitu orang yang selalu baca, selalu faham, selalu amal. Kalau dia baca siang hari dan dia amalkan, Quran akan selamatkannya dalam kubur daripada mahsyar. Tapi kalau dia baca malam sebelum subuh, tapi dia tak faham, dia tak amalkan, bahkan amalan yang bercanggah dengan Al-Quran, Quran tak akan selamatkannya di mana-mana saja, walaupun dalam kubur ataupun daripada mahsyar. Jadi panduan dia ialah amal ataupun tak, bukan waktu baca. Betul, ada kelemahan baca Quran waktu malam. Allah puji ahli kitab yang baca Quran di waktu malam. Bahkan Quran akan memberi syafaat juga bila kita berpuasa dan kita baca Quran di waktu malam. Tapi tak disebut secara spesifik baca Quran waktu malam selamat daripada azab kubur. Wallahu alam. Ada tak hadis sahih ataupun ayat Quran yang menunjukkan kepada Al-Quran heret kita ke neraka seperti mana? Dah ada. Saya dah sebut minggu lepas, kelas minggu lepas. Boleh Google hadis sahih. Ataupun boleh tanya kawan-kawan. Saya dah sebut minggu lepas. Berdosa ke kalau buang pekerja yang akhlaknya tidak elok sehingga mempengaruhi? Tak berdosa, itu hak kita. Hak kita, syarikat kita, dan jangan berlaku unsur kezaliman. Contohnya dia tengah tak ada kerja, kalau kita buang, menyebabkan dia kelaparan, keluarga dia pun bermasalah. Kalau sebaik-baik tangguh dulu. Tapi kalau peluang kerja ada, dia boleh cari kerja lain, buanglah. Supaya tak mempengaruhi kawan-kawan yang lain. Bagaimana nak menambat hati semasa adik-beradik sesama adik-beradik agar saling sayang menyayangi, tidak berlaku perpisahan dan berjauh hati. Dia satu je, Allah dah sebut dalam Quran, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman saling bersaudara. Jadi makna bila nak jadikan adik-beradik kita betul-betul ukhuwah, iaitu jadi orang beriman. Kalau jadi orang beriman mesti berkasih sayang. Bila bergaduh je belum beriman. Jadi carilah muhasabah diri kita dan adik-beradik kita di mana kesilapan mereka. Mungkin tak solat, mungkin tak tutup aurat, mungkin suka dengki pada orang. Jadi proses untuk mewujudkan kasih sayang dengan adik-beradik asasnya ialah mesti beriman kepada Allah. Dan panduannya, silibusnya ialah Al-Quran. Ajaklah adik-beradik semua tadabbur Al-Quran satu persatu.
kemudian amalkan, automatik akan jadi kasih sayang. Tengok dengan Nabi bawa Quran kepada orang Mekah, orang Madinah, Aus dan Khazraj. Ini bukan adik-beradik. Bergaduh beratus tahun. Berperang beratus tahun. Bunuh-membunuh. Tapi Nabi bawa Quran, mereka ikut Quran, mereka berkasih sayang. Sehingga sanggup mereka bagi apa yang mereka sayang kepada saudaranya. Wallahu alam. Kenapa dalam tafsir Ibnu Katsir ada juga hadis-hadis dhaif yang beliau masukkan dan nyatakan satu hadis tersebut. Dia manusia biasa, mesti ada kelemahan. Kadang-kadang kita anggap ulama tu besar, maka mesti betul yang dia buat. Salah. Yang semua betul, yang semua tak salah, Nabi je. Abu Bakar pernah buat silap. Aisyah pernah buat silap. Umar pernah buat silap. Selagi mana dia nama manusia, ada yang buat silap. Ibnu Katsir pun ada buat silap. Kadang-kadang ada cerita Israiliyat. Satu. Yang kedua, kadang-kadang ulama ni tulis hadis dhaif dalam kitab dia bukan nak sebarkan hadis tersebut, tapi dia bagi tahu supaya kita berhati-hati, supaya kita jangan ambil dan jadikan dia sebagai hujah. Maka niat mereka sebenarnya baik. Wallahu alam. Sumber hukum Al-Quran dan hadis macam mana dengan ijma' dan qiyas? Dia bila tak ada dalil daripada Quran, pergi pada hadis. Bila tak ada dalil daripada hadis, contoh masalah-masalah baru kan, masalah rokok ke apa kan, pergilah kepada ijma'. Bila tak ada ijma', pergi pada qiyas. Jadi semua sumber hukum tu terpakai, tapi ikut tertib. Jangan ada dalil pada Quran terus pergi pada ijma'. Tak boleh. Macam mana ulama' nak ijma'? Benda yang Allah dah sebut secara jelas dalam Al-Quran. Jadi tak perlu ijma' ulama' kalau ada dalil yang jelas daripada Quran dan hadis. Bila dah tak ada dalil daripada Quran dan hadis, barulah pergi pada ijma' dan qiyas. Wallahu alam. Terangkan Lauh Mahfuz. Dah terangkan tadi. Iaitu satu tempat yang Allah catat semua amalan manusia, semua perbuatan manusia daripada mula Allah cipta alam sampailah kiamat. Jadi antara benda yang tercatat di Lauh Mahfuz ialah Al-Quran. Cuma ada ulama huraikan yang di Lauh Mahfuz ni ada 4 jenis yang dicatat. Ada 4 jenis yang dicatat. Pertama, yang Allah catatkan semua sekali. Bermula Allah tulis, Allah cipta pen, kemudian Allah kata tulislah apa yang berlaku, apa yang akan berlaku sampai kiamat. Itu tulis penulisan secara umum. Yang kedua, Allah tulis ketika dalam perut ibu. Setiap orang dalam kandungan ibu Allah tulis 4 benda kan. Ajal, rezeki, baik buruknya, celaka bahagianya. Itu penulisan yang kedua. Semua tercatat di Lauh Mahfuz. Yang ketiga, Allah catat setiap kali pada malam Lailatul Qadar setiap tahun. Itu dia panggil apa? Macam belanjawan tahunan. Jadi setiap setahun sekali ada juga penulisan, iaitu setiap kali malam Lailatul Qadar. Dan yang keempat, penulisan yang keempat ialah apa yang malaikat akan catat setelah kita lakukan. Kita bercakap kan, lepas tu baru malaikat catat. Selagi kita tak cakap, selagi kita tak buat, malaikat tak catat. Jadi ada 4 jenis penulisan. Wallahu alam. Apa yang Nabi tinggalkan kepada isterinya Aisyah dan waris-waris lain selain pada Quran dan hadis? Tak ada. Nabi tinggal benda yang paling mahal kepada Aisyah. Bukan harta, bukan unta, tapi Al-Quran. Tujuh terlindung dah. Pandangan Ustaz tentang kaedah rujuk makna ayat Al-Quran yang dipilih rawak. Itu salah. Itu bukan cara Nabi SAW. Nabi tak pernah. Bila turun ayat, Nabi pun rawak nak pilih ayat mana dulu. Tak. Turun ayat je, turun Nabi tadabbur sehingga sahabat faham dan sahabat amalkan. Kemudian turun pula ayat lain, Nabi terus tadabbur sehingga sahabat faham dan sahabat amalkan. Jadi yang rawak-rawak ni macam satu, tak pernah dibuat oleh Nabi. Yang kedua, kenapa nak rawak? Sebab setiap ayat Quran ada kebaikan, ada petunjuk, ada syifatnya, ada rahmatnya. Jadi belajarlah daripada awal, daripada surah Fatihah sampai surah An-Nas. Boleh tak gantung gambar keluarga, gambar kawan di dinding?
tak digalakkan sebab takut termasuk larangan yang Nabi sebut dalam satu hadis yang bermaksud malaikat tak akan masuk mana-mana rumah yang ada gambar. Ulama beza pendapat. Ada kata gambar yang malaikat tak masuk yang berbentuk macam berhala ataupun yang berbentuk macam patung-patung tu. Patung-patung ataupun apa-apa saja yang berbentuk makhluk yang bernyawa, orang ke, binatang ke. Dan ada juga pendapat mengatakan yang malaikat tak masuk umum, termasuklah gambar yang digantung, yang ditampal. Gambar orang sama ada separuh ataupun lengkap. Jadi untuk mengelakkan daripada khilaf dan takut-takut kemungkinan malaikat rahmat tak masuk, jangan tampal. Jangan pamerkan gambar-gambar keluarga kita di dinding. Masuk dalam album, simpan dalam almari. Bila rindu, bila nak tengok, buka tengok. Okey, dah. Raja Kumaran. Apa khabar Raja Kumaran? Kenapa ketika Nabi SAW masih hidup, tidak diperintahkan Al-Quran ditulis dan Tak, peringkat awal tak diperintahkan ditulis Al-Quran supaya sebenarnya yang dilarang, yang Nabi larang ditulis ialah hadis. Quran ada ditulis. Cuma ditulis tu tak lengkap. Ada ditulis di kulit kayu, ada tulis di tulang binatang, ada tulis di pokok dan sebagainya. Quran dibenarkan ditulis, cuba tak lengkap. Yang dilarang ditulis peringkat awal ialah hadis. Sebab apa? Sebab Nabi takut sahabat keliru antara hadis dan Al-Quran. Itu je. Tapi lepas tu ditulis dengan lengkap semua sekali Quran dan hadis. Zaman Osman ke zaman Abu Bakar? Saya lupa. Dah. Okey, cukup ah. Kelas kita seterusnya besok insya-Allah. Kita sambung pukul 10.30 insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.